Okay, Tan Sri, boleh kita minta Tan Sri beri pandangan sikit tentang bajet secara keseluruhan yang dibentangkan TM baru-baru ini? Saya rasa bajet pada kali ini satu bajet yang berani, yang holistik, tetapi yang realistik dan praktikal. Ya. Dan yang keduanya, saya rasa bajet ini lebih merupakan bajet untuk memperkasakan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan melalui program yang mementingkan tentang kesejahteraan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Ya, saya rasa pada kali ini yang lebih saya tertarik apabila bajet ini mencuba secara serius untuk membantu di dalam masalah sara hidup rakyat secara keseluruhan. Ya, terutama rakyat di peringkat yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kos sara hidup yang kita tahu pada hari ini rata-rata merupakan komplain yang cukup besar. Ya. Rakyat cukup keluh kesah. Ya, maka apabila tindakan-tindakan diambil, ya, terutama di dalam masalah perumahan contohnya, ini contoh yang cukup baik. Ya, perumahan saya rasa pada hari ini, walaupun seorang graduate yang bergaji 5-6 ribu pun, kalau duduk di kawasan bandar, di kawasan Klang Valley, saya rasa memang sukar hidup. Yang melainkan kalau graduate itu berkahwin dengan orang yang bekerja. Kalau setakat nak mengharapkan gaji dia saja, saya rasa memang sukar. Jadi perumahan merupakan asas komplain rakyat. Ini saya tidak termasuk dengan harga 20 sen ya kenaikan minyak. Tapi perumahan merupakan keperluan asas. Tetapi perumahan dikatakan merupakan masalah utama, kita tidak upaya untuk membeli rumah, maka kerajaan telah mengeluarkan satu kaedah untuk membantu dalam masalah perumahan ini, terutama kepada mereka yang di dalam pendapatan rendah dan sederhana. Ini satu perkara yang baik kerana saya merasakan dengan harga rumah yang bukan saja rendah tetapi yang telah disubsidiskan, ini dapat menyelesaikan masalah yang serius yang akan dihadapi oleh rakyat. Cuma saya bimbang dari segi kawalan. Ya, walaupun kita tahu hasrat kerajaan itu cukup suci, cukup murni, tapi seperti biasa di dalam implementation, ya, segala bentuk polisi, banyak berlaku perkara-perkara di pertengahan jalan itu, dari segi penyelewengan, dari segi ketirisan, ya, dari segi tidak berupaya untuk mengawal, terutama kawalan terhadap organisasi swasta. Ini yang saya bimbang. Jadi saya maksudkan kerajaan ikhlas dan serius, tetapi implementation sekali lagi mesti dibuat secara betul supaya tidak berlaku perkara-perkara yang selalu kita bincangkan selama ini apabila kita membincangkan polisi kerajaan yang lain, iaitu perumahan. Yang kedua juga saya rasa dari segi kos barang-barang pun, ialah kita tidak boleh nafikan memang telah naik disebabkan kenaikan minyak salah satu faktor yang utama. Tetapi kerajaan cuba membantu, ya, terutama golongan-golongan berpendapatan rendah ini, ya, dengan BRIM-nya, ya, dengan konsep subsidinya, iaitu kerajaan tolong mereka yang betul-betul memerlukan. Kan, jadi ini saya rasa satu langkah yang saya kata praktikal lah. Ya, kerana yang kita tahu, suka tidak suka, harga barang memang tetap naik. Ya, bahkan kita lihat, kita bandingkan harga minyak di negara-negara jiran sekalipun. Ya, kita yang masih yang paling rendah. Jadi maksudnya, tidak boleh nafikan dengan apa yang berlaku di perangkat global, ya, memang juga mengaitkan masalah kenaikan harga barang di negara kita ini. Tapi secara keseluruhan saya katakan tadi,
Yang saya hanya menekankan tentang aspek yang berkaitan dengan kos sara hidup, dengan kesusahan rakyat, kerana ini merupakan satu isu yang cukup rakyat keluh kesah dan marah bahkan. Ya, sebab saya katakan tadi, bajet ini lebih merupakan bajet memperkasakan kepercayaan rakyat. Kalau tidak, kalau rakyat kita tidak yakinkan, tidak menaikkan lagi keyakinan kepercayaan rakyat kepada kita, ini mungkin sukar kita nak ambil balik ataupun menambahkan lagi kepercayaan mereka melalui undi mereka di PRU yang ke-14. Kerana pada saya lah, saya telah berkecimpung ya di peringkat bawahan seluruh negara. Ini yang saya nampak cukup penting di dalam bajet ini. Salah satu isu yang cukup penting. Ialah saya rasa memang betul pendapatan rakyat kita perhatikan memanglah ya. Kalau kita bandingkan dahulu dengan sekarang, ini memang tidak boleh kita nafikan perkara ini berlaku. Ya, dahulu gaji kita rendah. Saya masih ingat gaji saya pun tak berapa sen dulu. Ya, tetapi saya boleh sewa rumah masa bujang lah. Akhirnya saya beli rumah. Saya ada kereta masa bujang. Mudah, tak ada hal pada saya. Ya, kerana pada masa itu harga minyak pun kurang, harga kereta pun rendah. Ya, tidak ada tol. Ya, semua skala. Jadi harga kita rendah pun kita boleh, bahkan kita boleh kahwin pun dengan mudah. Dan sebab gaji kita cukup. Pada hari ini segala-galanya sukar. Kerana gaji kita ni sebab harga terlampau tinggi tidak selari dengan gaji. Ini juga saya rasa kerajaan cuba berusaha. Kalau kita lihat kerajaan naikkan gaji pejabat awam dan yang lain-lain. Ini usaha. Tapi saya bukan nak cakap secara negatif. Tapi ada kala saya bimbang ya, apabila kita bercakap negara maju di mana income ya rakyat akan dinaikkan. Ini negara maju lebih kurang income dalam 46,000 lebih kurang macam tu. Saya tak nampak pegawai kerajaan boleh naik gaji yang tinggi. Mereka yang bekerja di swasta mungkin. Jadi ini juga kebimbangan. Ya, sama ada kita boleh mencapai. Jadi maksudnya kita dah berapa tahun lagi, 7 tahun lagi, kerajaan memang kena fikirkan formula dan solution bagaimana untuk mencapai hasrat negara, tetapi dalam proses ini tidak menjadikan rakyat sebagai mangsa, terutama mereka yang di peringkat pendapatan yang rendah dan sederhana. Pada mereka yang di peringkat tinggi, saya rasa tidak ada hal di peringkat pendapatan yang tinggi. Ini memang tu saya katakan tadi, yang saya tekankan walau memang saya katakan agak sukar. Itu sebab perkataan saya meyakinkan rakyat tadi. Ya, bajet untuk memperkasakan keyakinan rakyat. Kerana kerajaan telah berusaha sedaya upaya dan kerajaan kena teruskan lagi usaha yang lebih serius untuk mendapatkan keyakinan dan sokongan. Supaya PRU 14 rakyat tidak kata kerajaan tidak dapat menyelesaikan masalah kami, maka kami tidak akan mengundi kerajaan yang memerintah. Itu kebimbangan saya lah yang akan berlaku pada negara kita. Isu subsidi gula ni pada mulanya memang saya pun agak terkilan lah. Tapi bila kita fikir secara rasional, ya, dalam mana-mana kerajaan kita kena mengstrukturkan ya bajet. Ya. Itu tidak boleh lari dalam perkembangan di peringkat global dan di peringkat negara. Kita kena mengstrukturkan untuk jangka panjang yang meliputi semua aspek kehidupan. Okey. Kalau kita nak bagi subsidi, kita tengok bagi subsidi untuk apa? Untuk siapa? Contohnya adalah salah kita bagi subsidi kepada rokok. Tak boleh. Kita bagi subsidi kepada alkohol. Tak boleh. Sama juga kalau kita bagi subsidi kepada gula, kita tahu gula pada hari di negara kita merupakan faktor diabetes. Kita salah satu negara di dunia ini yang perkembangan diabetiknya cukup cepat. Ya, jadi saya rasa kalau tujuannya baik, saya tak nampak salah. Tak nampak salah. Ya, apa salahnya? Ya, kita menghapuskan subsidi gula itu. Dan rakyat sekurang-kurang kita membantu rakyat supaya berwaspada. Supaya mempunyai budaya yang baru, jangan ambil gula banyak sangat.
Kerana bila kita ambil gula, kita mendapat penyakit diabetik dan kita tidak perasan seluruh generasi kita akan mendapat diabetik. Diabetik itu masuk ke dalam jin kita. Kalau kita sebagai ibu bapa, sebab kita kuat makan gula, kita dah ada diabetik. Secara tak langsung kita cuba juga membunuh anak kita nanti tau. Sebab anak kita akan ambil juga apa yang kita ada tadi. Ini saya rasa dari segi rationality-nya long term, saya setuju. Tidak ada masalah pada saya. Bahkan saya sokong. Ya, tetapi saya katakan tadi GST pula memanglah pembangkang cukup marah. Bukan marah, memang dikutuklah GST. Tapi saya nak tanya, kalau 160 negara seluruh dunia telah mengamalkan GST, bahkan saya tahu saya belajar luar negara setiap dekat airport dengan VAT punya sistem, saya tahu mereka telah mengamalkan GST. 160 buah negara telah mengamalkan GST. Negara maju dan kurang maju mengamalkan. Bahkan di negara ASEAN ini pun semua dah mengamalkan, malahan 3 negara yang masih belum mengamalkan, ya, termasuk Myanmar dan kita dan Brunei. So saya tak nampak kita saja sekerat 2 yang tak mengamalkan. Maka kita kena fikir, kalau ianya popular di kalangan negara, keseluruhan negara-negara dunia, mesti ada sebab. Dan sebab yang penting pada saya GST, kerana sebelum ini kita membayar lebih kurang 16% tax. Dengan GST, kita hanya membayar 6%. Dan kita salah satu terendah. Kalau kita lihat misalnya Singapura dan Thailand, mereka membayar 7%. Kita melihat bahkan Laos, Filipina, ya, membayar lebih kurang 10%. Kita membayar 6%. Ya, iaitu sistem dahulu kita membayar 16%. Sekarang dengan GST yang akan dimulakan pada 2015, kita membayar 6%. Dan 6% ini pun kita bukan teks semua barang-barang keperluan asas. Kita tak teks barang-barang keperluan asas. Kita tak teks electricity, apa ni, air apa semua. Ya, electricity ada limit je lah. Ya. Maksudnya, yang betul-betul perlu orang yang ada duit, dia kena bayar lah. Ya. Contohnya, saya bukan nak kata apa, saya perhatikan. Kita pergi hotel besar-besar. Kita duduk hotel, kita makan restoran besar-besar. Orang ada duit. Dia tak perlu komplain pasal teks kerajaan sebab dia bagi tip tau. Senang-senang saya perhatikan ada kala porter yang ambil beg kita yang kecil itu pun hantar masuk bilik, kita bagi RM10 teks. Kita bagi tip. Kita pergi makan kedai besar-besar, kita bagi tip RM10 tak ada hal. Maksudnya pada mereka yang kaya, jangan nak komplain lah, jangan nak bising. Jadi kita lebih bimbangkan kepada mereka di peringkat rendah ini yang kerajaan nak tolong. Itu sebab kerajaan mengatakan, daripada dia bagi subsidi-subsidi, baik dia bagi BRIM. Yang BRIM ni pada mereka yang berpendapatan tertentu saja yang dapat. Yang ada duit tak dapat. Dan juga GST ni, yang mana foreigners, daripada luar negara yang nak membeli perumahan apa benda, dia kena bayar. Dulu dia, orang Singapura, dia beli rumah kat Melaka sama harga. Itu sebab memang habis rumah kita di sana, mereka kebas. Tapi sekarang, harganya berlainan. Jadi saya melihat secara keseluruhan GST, lebih banyak faedah kebaikan, walaupun orang boleh tuduh macam-macam lah. Tapi pandangan saya sebagai seorang akademik, ya, saya melihatkan ianya secara keseluruhannya lebih baik dari dahulu untuk rakyat dan lebih baik dari dahulu untuk kerajaan. Walaupun kerajaan sebenarnya rugi banyak yang sebenarnya. Ya, tetapi saya rasa untuk kesejahteraan rakyat secara long term. Jadi akhirnya juga rakyat pun untung, kerajaan pun untung. Ini long term. Maka GST pada saya kita tidak boleh persoalkan dan kita kena terima. Dan kalau kita terpedaya dengan pembangkang, ini susahlah. Sebab pembangkang biasalah, dia orang yang tak memerintah ni, dia boleh janji bulan dan bintang lah. Tak ada hal. Sebab dia tak memerintah. Cuba dia memerintah, kita nak tahu. Ya, sebelum ni pengalaman kita banyak di Selangor tempat saya duduk ni pun. Dia berjanji bulan dan bintang. Dia menang sampai first term tu pun dia banyak benda yang dia tak tunai 80%, dia tak tunai, saya tahu. Ya. Jadi maksudnya bolehlah pembangkang, dia tak memerintah, dia boleh cakap dia suka. Ya, supaya dia nak menarikkan hati rakyat, nak jadi popular, konsep popular di sini, memang boleh cakap. Ya. Tetapi saya memikirkan pembangkang menyarankan benda-benda yang banyak saya rasa tidak boleh ditunaikan, yang hanya merupakan janji tetapi tidak boleh dikotakan. Dan akhirnya saya boleh menganggap satu janji yang menipu. Tak boleh. Tapi kerajaan cuba buat yang sebaik mungkin.
Demi bukan untuk rakyat saja, kesejahteraan rakyat, tetapi juga long term negara kita. Ya, untuk memastikan negara kita juga sejahtera, aman dan makmur. Itu pada saya lebih pentinglah secara keseluruhannya. Betul lah, memang betul. Bahkan kita makan nasi lebih pun. Kita boleh diabetik. Tetapi asasnya, bila kita kata diabetik ini, memang dalam bahasa putih kita kata sugar level yang tinggi. So secara direct is sugar, iaitu gula. Maka memang gula, walaupun benda lain termasuk exercise, termasuk saya katakan kita memakan banyak barang-barang yang karbohidrat apa benda. Tetapi sugar juga memainkan peranan yang terpenting di dalam memberikan penyakit diabetik ni kepada manusia. Maka tidak boleh dinafi. Sebagai asas, memang benda lain pun banyak benda yang ada kaitan lah ya, dengan level sugar level. Tapi gula merupakan asasnya. Ialah macam saya kata, bajet pembangkang, bajet yang belum tentu akan ditunaikan, bajet yang populis, ya, bajet yang akan menjanjikan bulan dan bintang. Tetapi persoalannya, apakah bajet itu dapat ditunaikan dan apakah bajet itu realistik dan praktikal. Itu yang saya selalu, tiap-tiap kali election memang saya akan bandingkan bajet ini. Memang itu tugas saya untuk membandingkan. Macam saya katakan, pengalaman kita banyak berlaku contoh di mana pembangkang sebelum memerintah sebelum ini, negeri Selangor pun tidak menunaikan 80% daripada janji mereka, termasuk yang mereka janjikan dalam bajet pembangkang mereka. Tidak dilakukan, tidak ditunaikan. Memang senang kita bercakap semasa kita belum memerintah. Siapa saja boleh bercakap. Tak ada hal.